Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang menelefon saya, kawan-kawan daripada NGO, kawan-kawan daripada PAS, daripada Walabot, dan ramailah a few call yang tanya apa cerita. Saya kebetulan saya sampai awal bersama dengan keluarga Yusof Rawata tadi. Kami sebelum pintu mahkamah dibuka tutup masa tu, saya sampai, so saya diberi peluang lah untuk masuk. Kalau lambat sikit memang tak boleh masuk sebab tadi wartawan semua tak boleh masuk ke dalam kamar mahkamah. Perbicaraan yang bagi saya satu perbicaraan yang sangat menarik, interesting argument daripada kedua-dua belah pihak, daripada plaintiff dan defendants. Dan saya membuat beberapa catatan lah, a few lah, banyak lah, ada dua tiga catatan saya sempat catatkan walaupun saya bukan pelajar undang-undang, tapi kita cuba nak memahami lah sebab perbahasan bahasa yang digunakan dalam mahkamah hari ini adalah bahasa Inggeris. Jadi kita perlukan sedikit gist ataupun sedikit ketekunan lah untuk memahami. Apalagi mereka menggunakan term-term jargon bahasa Inggeris kan, jargon undang-undang. Jadi tak apalah, apa pun hakim yang membicarakan ini seorang hakim yang arif, yang teliti. Saya kira beliau meminta semua pihak, semua partis termasuk yang sebagai peguam watching brief tidak memberikan apa-apa kenyataan sehingga keputusan hakim mahkamah secara rasmi akan diumumkan pada hari esok 4 Jun 2025 pada hari Rabu esok 2:30 petang di kamar mahkamah yang sama di tingkat 3 sayap kiri Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi itu yang saya boleh update lah beberapa perkara. Cuma kalau saya sebut senario ni sangat menarik kerana saya hadir beberapa siri kes Rawata tentang yang ditemukan pistol dan juga dadah. Itu yang kes separate kes lah. Tapi ketika itu tidak tampak, tidak havoc, tidak begitu ramai pemimpin kan. Tapi melibatkan Datuk Seri Ibrahim meminta immunity daripada kes saman sivil Yusof Rawata ini. Pada hari ini ramai sekali guys, penuh, pacah panggung orang cakap. Antara yang hadir tadi kalau saya boleh sebut, lawyer saja tak salah saya ada 16 peguam, tak silap saya termasuk watching brief antaranya daripada Bar Council, daripada saudara Hanif Khatri, peguam senior kita, peguam kanan kita juga hadir sebagai watching brief. Kita ada juga a few lah, saya pun tak kenal para peguam yang hebat-hebat ni, tapi peguam Datuk Seri Ibrahim, barisan yang cukup berpengalaman saya kira. Di peringkat plaintiff, Yusof Rawata diwakili oleh saudara Rafiq Rashid, juga seorang yang cukup hebat berhujah di dalam kamar mahkamah tadi. Saya tak boleh bincangkan detail sebab saya dinasihat oleh Rafiq tadi untuk just speak benda yang bukan berkisahkan tentang apa yang disebut dalam kamar mahkamah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa lagi yang dan juga kehadiran Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selaku peguam dan juga watching brief juga, tapi beliau duduk di tempat duduk penonton ataupun yang duduk di belakang saja bersama YB Pendang, Datuk Awang Hashim, antara yang hadirlah ahli politik yang hadir pada sesi perbicaraan pada kali ini. Juga yang hadir juga Datuk Azman, sosial politik Datuk Seri Ibrahim. Juga kalau di peringkat AMK ada YB Izzuan, Kota Damansara, dan saya ada a few lah yang saya tak apa kenal. Saya kenal muka, saya lupa nama. Itu yang berlakulah dalam kes perbicaraan Datuk Seri Ibrahim meminta, kalau saya boleh sebut quote satu perkara ialah, he doesn't claiming the immunity but he seek for the filter for the constitutions on his rights as a prime minister and his burden in his office. Itu yang secara umum lah saya boleh sebut. Mereka apapun, perbicaraan ini adalah perbicaraan yang sedang belum bicara pun guys, ni belum bicara lagi guys, baru mereka nak menentukan sama ada capacity keputusan untuk meneruskan kes ini yang akan berlangsung pada 16 Jun 2025. Dan saya difahamkan, saya memerhati banyaklah kes-kes yang dibawa, ada a few kes dibawa, cuma asas mereka adalah untuk supaya ada penafsiran di peringkat yang lebih tinggi, mahkamah lebih tinggi, tentang peranan ataupun the function of the Prime Minister dalam kes saman sivil Yusof Rawata. Banyak istilah yang saya tak boleh sebut sini, tapi 8 basic question yang diumumkan oleh pasukan peguam Datuk Seri Ibrahim tu perlu diminta oleh mereka untuk ditafsirkan, diberikan perhatian oleh mahkamah yang lebih tinggi, dan memerlukan structural protection, dan a few lagi lah yang saya boleh
sebut secara umum. Apapun, terima kasih kepada semua yang mengikuti, yang bertanya khabar. Esok 2.30 petang 4 Jun 2025 hari Rabu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tingkat 3 untuk kita mendengar keputusan hakim yang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Menantikan adakah permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meminta inquiry ataupun meminta immunity ini akan diterima oleh akan diterima oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setakat ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita akan kembali semula. Saya nak kembali untuk study balik note-note yang saya tulis ni, dan beberapa perkara-perkara yang kita kena google lah ataupun tanya pakar-pakar tentang apa implikasi-implikasi jika sekiranya permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukan peguam mereka diberikan green light oleh mahkamah. Itu saja daripada saya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dalam Duta, Assalamualaikum. Tenang, Satbara.